Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan limpah rahmat serta kurnianya, kita dipertemukan lagi pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati Allah, dan didoakan abang-abang dan akak-akak sihat walafiat, insya-Allah. Malam ini, sebagaimana yang saya sebut pada perjumpaan yang lepas, nak bagi peluanglah kepada abang-abang untuk membaca 5 ayat pertama surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim kan. Sebab saya tengok balik rakaman hak lepas, memang saya sebut Arab minggu ni ada yang sudi untuk membaca lah 5 ayat pertama surah Al-Baqarah. Baik, sebelum itu mengingati semula, sempena dengan kita masih lagi dalam bulan Maulid, bulan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sebut pada sahabat, Nabi pernah tanya pada sahabat pada satu hari. Nabi tanya pada sahabat-sahabat pada ketika itu, siapakah yang paling kuat imannya dan ingatnya kepada aku? Nabi tanya pada sahabat. Maka sahabat jawab, kalau bukan malaikat, kalau bukan nabi-nabi yang lain, tentulah kami yang paling kuat iman dan paling kuat ingat cinta kasih dan sayang kepada engkau ya Rasulullah. Nabi jawab, bukan. Nabi jawab, sekarang ni para sahabat memang kuat imannya kerana memang berada di hadapan aku, melihat wajah aku, mendengar kata-kata aku, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, kalau begitu siapakah yang paling kuat, paling luar biasa imannya kepada Rasulullah, ingat cinta dan kasihnya kepada Rasulullah? Maka kata Nabi, adalah umat-umat aku di akhir zaman yang selalu cinta, kasih dan sayang kepada aku. Jadi abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah, harap-harap yang Nabi maksudkan tu kita lah. Sebab Nabi kata, umat di akhir zaman tak pernah tengok muka aku, tak pernah dengar kata-kata aku, tak pernah jumpa aku. Tetapi kalau mereka kuat ingat dan cinta kepada aku, maka itulah yang paling kuat sekali. Sebab sahabat dapat tengok muka, dapat kenal. Kita memang tak bila pernah tengok muka Nabi. Saya pun tak pernah. Dalam mimpi tak datang apa lagi. Jadi apa buktinya kita cinta kasih dan sayang? Abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah, dalam banyak-banyak perkara, 2 perkara yang kita ni kalau boleh kena amalkan selalu. Pertamanya tak lain tak bukan berselawat ke atasnya,
Dan yang keduanya adalah doa selepas seruan azan dan iqamah. Jadi dua ni lah yang kita memang boleh hari-hari rebut. Maka tentang berselawat, abang-abang, kak-kak yang dirahmati Allah, ini sebagai peringatan semula. Yang pertamanya tolong jaga yang ni. Dan yang keduanya tolong jaga sebutan nama Nabi itu sendiri. Ni dalam berselawat. Yang kita nak jaga ni lah sabdu ni. Kita berselawat hari-hari. Berselawat ni 3 keadaan. Pertama wajib, kedua dituntut, ketiga sunat. Yang wajib dua tempat wajib. Pertama dalam semayang sebagai rukun, salah satu rukun semayang. Yang keduanya tok khatib ketika baca khutbah. Kalau tok khatib terlupa tinggal selawat, makmum wajib membetulkan. Kalau makmum pun terlupa nak perbetulkan, dengan makmum berdosa sekali. Ada orang kata tok khatib je berdosa, tidak, dua-dua sekali. Jadi hum ni dengan muham ini kita sedia maklum hukumnya dalam tajwid wajibal gunnah. Jadi hak ni kenalah. Kemudian kalau dalam rukun qauli semayang, salah satu syarat memelihara sabdu. Kita kalau tak dengung dua tempat ni, bermakna kita tidak memelihara sabdu yang wajib atas mim ini. Jadi yang ni tolong jagalah, terutama dalam semayang. Di luar semayang pun samalah. Sebab kadang-kadang di luar semayang berselawat, tanpa selawat ramai-ramai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu, tak ada dengung kan? Ni sebelah Afrika Timur lah, di sini okey ya. Sepatutnya sallallahu ala Muhammad, sallallahu, macam itulah sepatutnya. Baik, yang keduanya doa lepas bang dan kaman juga bermula dengan Allahum. Juga bermula dengan Allahum. Ayat pertamanya di hujung sekali tammah. Maka Allahum sama juga. Wajib dari segi membaca, walaupun banyak juga ustaz kata tak wajib tajwid kan, macam saya pernah sebut dalam doa. Tak wajib. Tetapi bukan tak perlu. Tanda bersungguh-sungguh berdoa, maka cuba jagalah Allahum. Kemudian tammah ini, mad asli bertemu mim bersabdu, sebab itu ada tanda panjang. Sebab ini mad lazim. Kemudian diikuti dengan mim bersabdu, wajibal gunah. Maka 6 harkat campur dengan 2 harkat. Maka kita sama-sama jagalah. Berselawat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Quran, surah Muhammad sahih. Kalau kita baca surah Muhammad, bila sampai tang nama Nabi, wajib. Siapa baca Muhammad tak dengung, kesalahan jali. Kesalahan ada 2 kan. Pertama jali, kedua khafi. Dua-dua salah. Kesalahan. Yang ni nyata, hukumnya berdosa haram. Yang ni makruh. Kedua-dua kalau boleh kita elak. Jadi kalau kita baca nama Nabi dalam Al-Quran tidak didengungkan, dia kesalahan jali. Maka nama Nabi ini kalau boleh kekal lah, di mana-mana kita membacanya untuk diperdengarkan kepada Allah. Baca Quran diperdengarkan kepada Allah, selawat diperdengarkan untuk Allah. Cubalah. Sebab ini nama dalam Al-Quran. Muhammad. Muhammad. Dan dikiaskan abang-abang kak-kak ingat mengingati dalam tahiyat akhir. Mula-mula selawat sebagai rukun selawat Nabi. Kemudian keluarganya, sunat ab'ad. Juga nama Nabi disebut wa ala ali Muhammad. Sekali lagi.
Kemudian diikuti selawat Ibrahimiyah. Yang ni juga abang-abang kita tolong jaga, kak-kak pun. Sebab nama Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, surah Ibrahim, Hayamim, nama Nabi Ibrahim. Bukan Hamim, bermakna dia mat arid li sukun. Tapi dalam selawat Ibrahimiyah, ada orang di sebelah Papua New Guinea, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tak batal semayang sebab dia sunat hayat. Tetapi nama Nabi salah. Nabi kata, aku sebut dalam Al-Quran, suruh diturun oleh Jibril kepada Nabi pun sebut Ibrahim, kita baca singkat. Samalah nama Nabi. Kita sama-sama jagalah. Kemudian doa ini penting, saya sebut sekali lagi, banyak kali sebut dah. Sebab Nabi janji, man qala hina yastama'un nada'a, orang yang mendengar dan berdoa selepas seruan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal syafaatku untuknya pada hari kiamat. Jadi kita rebutlah. Sebab itulah saya menyokong, ada satu ustaz kata, selepas azan dan iqamah, buat dua-dua tu sekali. Katalah azan, last sekali Tok Bilal akan lafaz dalam azan dia, la ilaha illallah. Last sekali kita pun jawab la ilaha illallah, tadah tangan. Kalau boleh mulakan dengan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kemudian baru sambung Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah sehingga selesai. Dapat dua-dua. Kelebihan selawat terlalu banyak, maka kelebihan doa lepas bang dan iqamah, Nabi janji halal syafaatku. Dengan syarat berdoalah dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam sebutan, bersungguh-sungguh dalam perbuatan. Sebab ramai juga berdoa tetapi sebenarnya nampak tidak bersungguh-sungguh. Perbuatan pun nampak tak bersungguh-sungguh dah. Kalau abang-abang pernah terlibat majlis tahlil di rumah, kita duduk bulat, semua orang menyandor kat dinding. Daripada 50 orang tu, adalah 3-4 orang abang kita tunjuk tangan di bawah je. Kan? Hak abang tak lah, ni hak orang lain lah. Mengaminkan doa juga berdoa, tapi tangan di bawah je, atas riba je pun. Nampak benar tak bersungguh-sungguhnya. Lebih-lebih lagi tuan rumah. Nah ya, tuan rumah, dia bagi makan semua tapi dia tak bersungguh-sungguh. Siapa jadi tuan rumah? Kalau boleh, kena duduk sebelah khalifah. Dia yang mengaminkan bersungguh-sungguh. Ini kadang-kadang orang lain yang bertahlil, tuan rumah duduk di luar bersembang. Sebenarnya tuan rumah lah yang sepatutnya jadi khalifah. Tapi oleh kerana mengaku tak berapa pandai, minta Tok Imam ganti. Kena duduk sebelah Tok Imam. Ini kita yang bertahlil untuk arwah ayah dia, dia bersembang di luar. Dan ni sebelah kampung saya lah, sini tak lah kan. Jadi doa selepas azan itu juga penting. Tiap-tiap kali azan dan iqamah berdoalah. Biar lambat tak apa. Sebab masih ramai, mohon maaf, ini saya berterus terang, masih ramai doa tetapi tidak sempurna. Laju sangat. Saya rasa qori pun tak terlaju. Sebab ayat dia doa lepas azan iqamah ni panjang juga. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Panjang juga tu. Jadi jagalah. Terutama Tok Bilal. Tok Bilal kalau berdoa biar dia lambat tak apa. Jangan Tok Bilal bagi mikrofon kat Tok Imam tengah berdoa lagi. Tok Bilal biar lambat, biar doa lambat. Orang lain dah beratur Tok Bilal tak habis doa lagi. Memang kena bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Wallahu alam. Baik, kita tengok balik kepada 5 ayat pertama surah Al-Baqarah.
pada perjumpaan yang lepas saya tekankan kepada hukum mat dan juga kepada idgham ma'al ghunah. Jadi pada kali ini, apalah salahnya kalau abang-abang rasa-rasa nak cuba baca? Sebab 5 ayat pertama ini kita selalu baca tidak melihat, terutama dalam majlis tahlil. Baik, kita baca bersama-sama terlebih dahulu surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Rewah. Jadi kalau abang-abang nak baca 5 ayat pertama ini dalam apa-apa zikir pun, termasuk tahlil ke, sambil-sambil kita berehat di rumah ke, kalau boleh bacanya jangan gopoh lah. Baca sebaik mungkin, sebab kita membaca ayat Allah. Baik, saya bagi ruang kepada yang rasa-rasanya memang sebulan dah tunggu nak baca untuk 5 ayat pertama ini. Dipersilakan. Okey, bafih tu oleh kerana rentak dia lambat, rentak dia zalikal lambatlah. Fih tu betul-betul dah ikut hukum, kalau boleh panjang sikit. Zalikal kitabu la raiba fihi, akan lebih orang kata. Okay, sekali lagi. Okey, yun tu ada dah dengung, ada, tapi rasa macam tak cukup sebab rentak tu lambat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ada dah, tapi kalau sikit lagi. Hum yunfiqun, baru masak pun tu panjang. Kita pun rasa syok lah baca ikut 6 harakat kan. Jadi yang fish tu tadi juga ma'arif disukun, panjang juga, baru kita pun puas rasanya. Contohnya, cuba dengar. Contoh, kita rasa macam tu kan.
Zalikal kitabu la raiba fihi. Wah, apa saya tempat lafaz kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka syukur hudan lil muttaqin. Abang kita dah sempat ambil sebab kita rentak lambat, maka kita jaga sebaik mungkin. Walaupun tak salah, pendek sikit tadi tak salah, masih dalam hukum mad arif disukun 246, tapi untuk kesempurnaan. Baik, sila story yang kedua. Sebab ramai orang mengamalkan bila sampai ruang bikin berhenti, dia tak tarik nafas, tunggu 2 bulan. Salah sebenarnya. Sebab bila kita wakaf, kita kena berhenti, kita tarik nafas. Kalau tidak, dia jadi hukum saktah. Di sini tak ada saktah. Contoh yang tak tarik nafas kan, ulaika ala hudan min rabbihim wa tak tarik nafas kan. Sepatutnya min rabbihim. Baru kita wakaf tadi. Kalau tak tarik nafas, jangan berhenti. Ulaika ala hudan min rabbihim wa sambung terus kan. Baru betul. Banyak juga kan. Baik, sila dah pegang mikrofon. Lewat. Baik, sebelum sambung kori yang berikutnya, saya nak tumpu kepada memelihara kesalahan. Dalam bahasa fiqhnya dikata lahan ni bermaksud bacaan yang tak sempurna. Saya tak tahulah, kita sebut salah tu ambil daripada perkataan ini tu wallahu a'lam. Kita kata kesalahan dalam membaca, maka terbahagi kepada 2. Maka dalam surah 5 ayat surah Al-Baqarah itu, yang pertama sekali alif lam mim. Alif lam mim. Saya nak memperbetulkan dari segi harakat dia. Nama hukum kita tahu dia kedua-dua ni mad lazim lah. Mad lazim. Satu mad lazim kalimi musaqqal, mad lazim harfi musaqqal, satu mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim bagi kita qiraat Imam Asim 6 harakat. 6 harakat. Jadi baca di mana-mana pun kena jaga 6. Walaupun ada qiraat lain lah, saya tak pasti mengatakan boleh 4, tetapi tak kuat sandaran dia. Sebab dilazimkan oleh semua qiraat 6 harakat. Jadi lam ini pun 6 dicampur pula dengan dengung, kemudian mim juga 4. Kalau kurang 6, kalau mengikut hukum asal 6, kurang daripada 6 tak boleh. Tapi oleh kerana difahamkan ada qiraat ke tempat, okey tak apa, sampai 4. Kurang daripada 4, dia pergi jadi kesalahan jali. Kurang daripada 4. Bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, contoh selalu nak cepat. Tadi abang-abang nak tidur nak baca, kadang-kadang nak tidur nak baca ni dia nak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Salah kalau semua. Jadi kena jaga lah, jangan terlibat dengan kesalahan jali. Ini dari segi alif lam mim, mad lazim kalimi musaqqal. Kemudian kita baca pula zalikal kitabu la raiba fihi. Basi mad arif, mad arif disukun. Dia boleh 2, 4, 6. Cuma tadi oleh kerana baca dah cantik, saya pun minta kalau boleh 6 lah. Pasti dah cantik dah, rentak ada tu kan, rentak dah cantik. Jadi kalau boleh 6 lah. Tapi baca 2 pun tak salah. Zalikal kitabu la raiba fihi. Betul, tak salah. Tapi oleh kerana rentak tu, bagaimana kita membacanya ambil yang ini. Yang jadi kesalahan jali, zalikal kitabu la raiba fihi. Yang tu kesalahan jali. Tak demat.
Kemudian samalah hudan lil muttaqin. Fil itu juga ma'arif disukun, ma'arif sukun. Lepas tu apa? Saya panggil Allazi. Allazi, cuba tengok wa mimma. Wa mimma. Wa mimma. Dalam tajwid, bila kita baca Quran, dia adalah wajiban gunah. Betul kan? Wajiban gunah ni bersatu wajib. Betul. Wajiban gunah. Baik. Maknanya wajib ada demi. Kalau kita baca allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum, tak ada demi. Wa mimma memang tak ada demi. Dia pergi kesalahan jalan juga. Sebab hukumnya mesti ada gunah. Bila kita tak ada gunah, kita pergi kesalahan jalan. Baik, sekarang ni ada gunah. Tapi saya kata tadi macam tak cukup. Tak cukup. Gunah berapa harakat? Gunah 2 harakat. Wa mimma 2 harakat juga. Jadi jumlah dia 4 lah. Gunah 2. Tiba-tiba kita baca begini. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum wa mimma. Ada sikit dulu. Takut tak cukup dulu. Dapat 1 dulu. Bila dapat 1, ada dulu. Maknanya kita tak langgarlah wajib. Maka dia pergi sini. Kesalahan khafi. Sebab tak lengkap. Tak ada demu semua, itu kesalahan jalan. Ada demu sikit, maka itu kesalahan khafi. Sebab itu kalau boleh, kesalahan khafi pun kita eloklah kalau boleh lah. Walaupun tak batal bacaan. Tambah pula kalau kita baca lambat-lambat. Allazi, cuba dengar lah. Cuba dengar wa mimma saya tu. Rasa-rasa puas ke tidak? الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Mim dengan yun. Rasa-rasa puas tak? Cukup tak? Jadi ikut rentak dia. Sebab bila kita rentak lambat, maka dengung 2 harakat tu dia panjang sikit lah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Harap-harapnya kita yang baca pun rasa puas, orang yang dengar pun rasa puas. Puas ni maksud saya ni okey lah. Hum yunfiqun. Ada dulu tapi tak cukup. Jadi kita cubalah sebaik mungkin. Sebab bila tak cukup, ada dengung, masih lagi dalam wajib, ada dengung. Tetapi bila tak cukup, dia jadi khafi. Samalah hukum ikhfa ni tadi. Jadi kesalahan ni kita kalau boleh, kesalahan khafi pun kita elok. Sebab kalau banyak sangat khafi, banyak sangat makruh. Baiklah, arwah Mufti Perak dia memberikan hukum kepada orang merokok. Tak maaf pada orang merokok, orang yang memang merokok tegar. Dia kata haram. Hukum bisa rokok makruh, pegangan asal. Tapi bila makruh, dia kata haram juga begini. Macam juga bacaan lah, makruh. Kita kena jaga. Jadi abang-abang, kita elakkan kesalahan khafi walaupun dia tidak membatalkan bacaan. Termasuklah dalam doa tadi, termasuk dalam berselawat. Kita cubalah sebaik mungkin. Baik, siapa lagi kalau rasa-rasa nak mencuba, nak membaca? Dewa. Maka sememangnya nafas memainkan peranan juga dalam menyempurnakan bacaan.
Bagi setengah orang dia memang nafas pendek. Dia kata sebenarnya bukan nafas pendek, keuzuran. Nafas pendek ni salah satu keuzuran. Kita sebenarnya boleh mendapat nafas panjang, tapi oleh kerana uzur, batuk, lelah, mengah, dan tak tarik nafas ke dalam, akan jadi nafas yang pendek. Memanglah dalam kalau bertahlil, khalifah dia kata qori, khalifah dia laju. Kita takkan tarik nafas, dia dah pergi ayat kedua lah. Kalau rasa tertinggal tak apa. Jangan kita rebut nak bersama dengan khalifah, tapi sampai sanggup kita langgar sebutan-sebutan. Jadi dalam bab hukum, seperti lalu saya sebutkan, alif lam mim. Lam itu mad lazim harfi musaqqal, mim mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian bila kita berhenti, zalikal kitabu la raib. Kalau nak berhenti di situ sebagaimana yang sebut pada sejak lepas, dia mad lim. Tapi kalau berhenti tansih, dia mad arif lisukun. Kemudian hudal itu adalah idgham bila gunah. Kemudian muttaqin itu mad arif lisukun. Kemudian abang kita berhenti tadi, wa yaqimuna shalah. Bila waqaf di situ juga adalah mad arif lisukun. Wa mimma wajibal gunah. Kemudian razaqnahum tidak boleh didengungkan, izhar syafawi. Yunfiqun, yun itu bertemu fa, ikhfa hakiki. Dan kun adalah mad arif lisukun. Kemudian bagi ayat berikutnya, Nabi ma ada tanda panjang, mad jaiz munfasil. Kemudian ikhfa hakiki. Kemudian samalah wa ma mad jaiz munfasil, sekali lagi ikhfa hakiki. Unzilan min itu juga ikhfa hakiki, dengungkan. Dan wabil akhirati hum sekali lagi izhar syafawi. Yuqinun, nun itu ma'arif lisukun. Dan ayat akhir ula, la itu panjang, ada tanda panjang di situ, maka dia mad wajib muttasil. Hudam itu walaupun mimnya bersabdu, tetapi dia bukan wajib al-qunah, dia adalah idgham ma'al qunah. Hudam, dengungkan. Kemudian mirrab, maka nun bertemu ra, dia idgham bila qunah. Kemudian kita waqaf rabbihim. Kemudian sekali lagi wa ula, la itu mad wajib muttasil dan diakhirkan dengan mad arif bisukun. Maka selepas ini saya akan balik kepada asal dululah. Kita akan banyak membaca lah, akan bagi ruang kepada abang-abang untuk banyak membaca. Sebab sekarang ni sudah dibolehkan dah, jemaah luar pun boleh datang dah kan. Jadi mungkin akan balik seperti biasa. Maka sebelum dalam PKP semua, saya banyak ajak untuk mengenali semula hukum-hukum bacaan. Cuma yang mana membaca, saya akan tanya balik lah. Macam tadilah, tu hukum apa, tu hukum apa. Pakai tak datang lah. Baik, itu sajalah untuk malam ini. Ada apa-apa soalan, dipersilakan. Baik, kalau tak ada apa-apa pertanyaan, saya nak berkongsi. Mulai minggu depan insyaAllah, YouTube saya akan berkongsi, dimulakan dengan syarat-syarat takbiratul ihram. Ini dari segi sebutan. Video dia cuma 2 minit 3 minit. Tapi banyak bahagian lah. Jadi kalau rasa-rasa nak memperelokkan lafaz takbiratul ihram, bolehlah dikongsikan dalam YouTube. Contoh paling mudah lah, mungkin abang dah tahu tapi kita kongsilah sebagai penutupnya. Memang video saya akan bermula dengan lafaz Allah itu. Dan hari itu kita kongsi.
Siapa yang sebut Allah, automatik batal. Dia kata syarat dia ketiadaan mat. Ketiadaan mat, jangan ada mat. Maka berubah maksud. Kalau kita sebut je Allah, kita sudah bertanya, adakah Allah itu Maha Besar? Batal dan berdosa. Sebab itulah bila nak mulakan takbiratul ihram, tarik nafas sungguh-sungguh. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Berhenti sekejap. Tarik nafas. Tumpu pada A. Allahu Akbar. Allah memang boleh sehingga 14 rakaat. Tapi A tu tak boleh lanjut langsung. Dia kata jangan ada mat. Yang itulah di antaranya. Dan video kedua besok pergi kepada Allah. Video ketiga pergi kepada Ak. Video keempat Mustaba, jangan ada mat. Macam itulah 2 minit 3 minit saja. Kalau nak berkongsi boleh, insyaAllah. Baik, mohon ampun dan maaf kalau ada apa-apa yang saya kongsikan malam ini, terutama sebutan saya ni kadang-kadang terlepas cakap. Jika ianya menyinggung peribadi abang-abang dan kak-kak, mohon ampun beribu ampun. Kita sudahi majlis dengan membaca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.